Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa tu'assir bi tamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengursi, Tuan-tuan Imam, Al-Fadhil Ahli Jawatan Kuasa yang begitu bertungkus lumus mengurus supaya perjalanan solat kita berjalan dengan lancarnya. Moga-moga ia akan berusaha sehinggalah kita sampai ke penghujung Ramadan ini dengan diakhiri dengan makam la'allakum tattaqun. Kan? Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, malam ini kita nak membicarakan 2-3 perkara lah. Yang pertamanya kita nak kenal siapa itu malaikat, siapa itu satu-satunya makhluk yang Allah tak pandang langsung, yang dulunya mereka ini adalah makhluk yang segala amal semua mereka tahu alam ini, kan. Yang ketiganya tentang nafsu itu, kan. Kenapa Allah pilih kita untuk masuk lagi sekali di dalam bulan Ramadan ni? Apa kaitan dengan nafsu ni? Jadi jangan ke mana-mana, tunggu sehingga habis rancangan, insya-Allah. Jadi tak lama rancangan ni pun. 20 minit habis. Tuan-tuan baca kan. Tuan-tuan Dr. Darus semua tu dok baca surah Al-Baqarah ayat 30. Kisah daripada ayat 30 tu sampai ayat 39. Kisahnya kisah bagaimana satu-satunya makhluk yang menjadi kemuncak penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap alam ini. Yang mana dengan kemunculan makhluk itu maka gugurlah satu makhluk yang selama ini tinggi darjatnya di sisi Allah. Tu kufurnya dia sampai Allah tak, orang kata apa, takkan ampun dah dosa dia dan berakhir dia di neraka tu. Kan? Tu. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ni tuan-tuan dah biasa dah. Allah kata apa? Allah cerita kepada malaikat, aku nak cipta kan satu makhluk menjadi khalifah, yakni manusia lah, kan? Sebab apa? Manusia ni merupakan makhluk yang terakhir sekali Allah cipta. Walaupun manusia merupakan makhluk yang pertama sekali yang berada di dalam ilmu Allah. Sebelum Allah cipta alam yang kita tengok ni, segala alam yang kita dah tahu dah, tuan-tuan pun kan ada ilmu tentang alam-alam ini, dan kita pun telah melalui alam itu, alam roh, alam rahim, dan kita sekarang berada di alam dunia, dan kita akan berpindah ke alam yang seterusnya, kan. Jadi makhluk manusia ni Allah cipta last sekali, akhir sekali, kan. Supaya apa? Allah bagi tahu setelah mana diciptanya makhluk yang namanya manusia itu, Allah bagi tahu, wahai makhluk yang namanya manusia ni, yang aku cipta ni semua ni di hadapan kau ni, alam-alam ini adalah untuk kamu, untuk kita, untuk kamu menikmati dia. Tu keindahan lah alam yang Allah cipta ni. Kemudian malaikat ni pula banyak lah, bukan banyak malaikat ni, merenyut. Orang tahu kita merenyut, memang tak boleh nak bilang. Tapi yang kita tahu 10. Tu kita kena tahu tu, kan. Sebab budak sekolah ajar 1 pun tahu. Kalau kita tak tahu, malu kat budak ajar 1 lah, kan. Kemudian on top of 10 tu ada lagi 8 yang menanggung arus, dengan menanggung aras. Yang 10 tu siapa? Jibril, Mikailnya, Israilnya, Israfilnya, Munkar, Nankirnya, Malik, Ridwan, semua tu lah, kan. Okey, habis cerita tu. Jadi bila mana Allah mencipta makhluk yang namanya Adam itu, kan, dengan tanah yang cukup indah, cukup baiknya tu, maka Allah suruhlah yang namanya Iblis ni sujud. Iblis ni dulu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala merupakan makhluk yang orang yang paling tinggi ilmu dia, darjat ni tinggi, kan.
Tapi malangnya ketika mana Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam AS, dia tak mau sujud. Tu je. Refuse or reluctant tu sujud. Allah terus cop dia. Kufur terus. Satu. Keduanya, tak boleh dah nak minta ampun dah, tak boleh dah. Yang kata iblis tu. Tak boleh dah nak beramal macam kita. Tak boleh dah nak memperbaiki apa-apa kesalahan dia. Tak. Allah tu cop, tunggu ya. Jadi ketika mana Allah cop iblis tu, sebab tak mau sujud tu, dia mohon ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dua perkara. Maka Allah makbul tu. Bayang tengok pemurahnya Allah. Allah tahu dah, hang ni dah nak jadi ahli neraka. Tapi minta Allah bagi lagi. Telah lah macam tuan-tuan ni. Minta takkan tak dapat. Tu sebabnya Allah nak bagi kita more confident. Allah jemput kita masuk dalam bulan Ramadan ni. Allah kata ni dalam bulan Ramadan ni bulan hang. Minta. Aku makbul. Tu nak bagi kita, nak motivasikan kita tu. Jadi Alhamdulillah. Kita dapat semua tu. Maka katanya iblis, ya Allah, boleh tak kau tunaikan dua permintaan aku ni? Kan? Satu, boleh tak kau panjang umur aku sampailah nu kiamat nu baru aku mati. Tuan-tuan, kalau Allah zahirkan, Allah buka hijab, kita boleh nampak iblis tu, tak tahulah macam mana dia punya tua dia tu kan. Tu. Bayang daripada zaman Nabi Adam. Kan? Lagi dulu daripada Adam. Kemudiannya, itu Allah kata, okey, no problem. Aku akan panjang kau umur sampailah hang takkan mati punya. Keduanya dia kata, ya Allah izinkan aku mengganggu gugat iman anak cucu Nabi Adam. Walaupun Allah tahu iblis ni memang pengacau punya. Kan? Tapi Allah izinkan juga. Allah kata okey, aku makbulkan. Kenapa jadi macam tu? Itu yang nama ujian tu. Sebab Allah tahu, Allah yang cipta manusia ni dia tahu kita. Sebelum kita ni ada lagi Allah tahu dah. Kita ni macam mana? Abdul Razak ni macam mana? Haji Nordin ni macam contoh lah. Tahu dah. Sebab Allah tahu kita ni ada yang mampu boleh menundukkan iblis ini, menundukkan segala hasutan-hasutan dan godaan syaitan ini. Kan? Yang mana yang tak boleh menundukkan, nasib lah. Itu yang Allah bagi pilihan. Allah bagi kita akal. Akal ni lah kita, we are to decide apa yang kita nak, syurga neraka. Kan? Habis kata tu. Maka manusia pun, Nabi Adam ni pun duduklah dalam syurga. Walhal ketika mana Allah nak cipta Nabi Adam itu, ada suara-suara daripada malaikat ni. Malaikat ni kata, ya Allah tak payah cipta lah kot manusia ni. Sebab apa mereka tak buat jahat pun. Buat jahat ya semua. Allah kata apa? Aku lebih mengetahui daripada kamu. Maka Allah cipta. Jadi bila mana malaikat ni satu-satunya makhluk yang ada akal ya. Nafsu tak ada. 5 makhluk yang utama Allah cipta. Setan, jin apa semua tu, malaikat, haiwan dengan manusia. Haiwan ada nafsu, akal tak ada. Manusia komplit Allah bagi. Yang Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni adalah sebaik-baik kejadian sebab apa ada? Akal dan nafsu tu. Tu balance nafsu tu Allah bagi akal lah. Haiwan dia tak ada akal, dia ada nafsu je. Tak dapat nak balance. Yang kata nafsu, yang kita nak cerita nafsu ni. Awak hebat sangat kan nafsu ni. Yang kadang-kadang boleh menjerumuskan manusia ni ke lemah keindahan tu, kehinaan. Tu. Maka duduklah, Allah pun cipta pula lah Hawa. Tok nenek kita dulu. Duduklah Nabi Adam dengan Hawa. Allah pun berfirman, wahai Adam dan Hawa, duduklah kamu bersenang-senang dalam syurga ini, nikmatilah semua keindahan yang aku ciptakan. Semua untuk hang ni. Tapi hang, you must bear in mind that satu benda yang hang jangan makan dan jangan hampir, yang namanya pohon khuldi itu. Relate kepada nafsu tu tadi. Manusia ni bila kita kata jangan, dia akan buat. Maka Nabi Adam pun makanlah buah tu. The moment Nabi Adam makan, Allah kata there you go, keluar daripada syurga.
Datang balik malaikat kata apa? Ya Allah, itu kami dah cakap dah dulu. Kata orang Kedah lebih kurang macam ni lah, bahasa-bahasa pasal. Kami dah bagi tahu dah dulu. Kan? Okey, tak apa. Nabi Adam pun duduk. Nabi Adam dengan Siti Hawa pun turunlah. Nabi Adam turunnya di Ceylon, Hawa turunnya di Jeddah apa semua tu. Jeddah ni maknanya nenek lah. Jadi kita, maka pertemuan selepas itu, pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa ni di mana? Di Jabal Rahmah tu. Tu yang kita kalau pergi umrah, pergi haji tu, nak panjat sangat gunung tu, bukit tu. Sebab nak pergi tu, di atas tu. Nak tulis nama atas batu lah, nak main. Allah, macam-macam. Kan? Ajak isteri naik sama tu, nak tolong doa, tolong aminkan doa suami ni. Kan? You amin aja. You jangan tanya apa-apa. Suami ni pun. Tu kan. Lalu tu untuk nak tabah, isteri pun tanya, abang doa apa tadi? Alah, saja minta cawangan. Tak mau cawangan? Mampu ya. Tu bertemu. Maka lahirlah pula zuriat Nabi Adam AS ni, banyaklah kerosakan tu. Kemudiannya Allah offer kepada malaikat ni. Surah 102 sampai 104. Yang tuan-tuan pun dah pernah dengar aku cerita dia. Harut dan Marut. Malaikat yang nama Harut dan Marut. Harut dan Marut. Allah offer malaikat. Dan malaikat ni cakap sangat, manusia ni apalah selaku lakukan dosa. Okey, Allah kata macam ni. Siapa nak jadi macam manusia ni? Hidup dalam golongan manusia ni. Siapa nak? Dua-dua malaikat yang angkat tangan, Harut dan Marut. Kan? Maka Allah kata, okey, there you are, aku bagi kamu nafsu. Macam mana manusia ni? Bila malaikat ni turun ke dunia, dapat nafsu, dengan ada nafsu, dia ada akal nafsu. Automatik malaikat ni dia jadi macam orang kata apa? Keciwi ke apa? Orang boleh kata. Dia turun-turun, dia nak tunjuk, kata tu dia hebat. Dia jadi macam kejap ting, kejap tiang ni ting, kejap tu. Jadi makhluk yang nama manusia ni tengok, "Oi, kamu ni hebat lah. Oi, kami hebat ke?" Dia buat lagi, hilang sini, hilang sana. Tu. Jadi makhluk ni kata apa? Tolonglah ajar kami. Kan? Malaikat yang namanya Harut dan Marut ni bukan kata hajar ilmu ghaib tu saja, ilmu sihirnya sekali. Tu sihirnya kekal sampai sekarang ni. Dengan jampi metera apa semua tu. Nak cerita apa? Tu nafsu tu. Tuan-tuan, alhamdulillah Allah pilih kita. Rezeki kita boleh senang tunduk nafsu kita. Rezeki tu. Rezeki kita boleh masuk, dipilih oleh Allah masuk dalam bulan Ramadan, rajin pula mengikuti man khama Ramadan tu, menghidupkan malam Ramadan ini dengan solat tarawihnya, dengan solat sunat witirnya, maka dapatlah kita yang kata pahala tu. Sebab apa? Kita habis sampai ke witir dengan imam dapat. Ada yang 8 tu balik, ada jugalah, tapi depa balik rumah depa sambung. Bukan sambung semayang, sambung makan. Tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini pun lebih kurang tu aje lah. Allahu Akbar. Tu. Nak cerita nafsu tu. Nafsu ni kalau betul Allah tak boleh dikawal dia. Allah. Itu sebab Allah. Siapa bagi iman tu, siapa bagi? Kita ni lahir-lahir Islam lah. Tak cukup dengan tu Allah bagi kita iman. Islam yang pemalu. Iman tu. Tak pernah minta. Kita ni dah lahir, Allahu Akbar. Kita ni lahir-lahir, hari pertama kita lahir ke dunia ni, masuk ke alam yang namanya dunia ni. Siapa bagi mandi kita? Orang. Siapa bagi pakai kita? Orang. Sampailah kita nak meninggalkan dunia besok pun, yang bagi mandi kita? Orang. Yang bagi pakaian kita? Orang. Tu. So kita nak kata apa? We got nothing. Kita sebenarnya tak ada apa pun. Kan? Allah boleh cakap apa? Dah lah aku cipta hamba. Aku bagi hamba Islam lagi. Aku bagi hamba iman lagi. Aku bagi hamba jadi Melayu lagi. Nasib baik hamba tak jadi anak Sami Belu. Melayu. Kan? Syukur banyak-banyak. Tu datangnya kita solat tu. Sebab apa? Sebab apa satu rakaat 2 kali sujud? Itulah sebab dia tu. Kembali balik kepada usul kejadian kita tu. Asal usul kita tu. Tu nama mengenal diri. Sujud tu sebab apa? Satu, sujud kita
Ya Allah, aku ni tak ada apa, ya Allah. Tunduk kita, meruduk. Letak kepala kita yang mulia ni di atas lantai ni. Silap-silap tu belakang tapak kaki orang. Standard tinggi mana sangat darjat kita? Kalau Allah tanya, tinggi mana sangat darjat hang? Tak ada apa ni. Kan? Sujud yang kedua apa? Syukur ya Allah sebab hang rezekikan aku ni boleh aku duduk dalam jemaah ni. Tu sebab Nabi Muhammad SAW suka solat. Kata Siti Aisyah sampai bengkak-bengkak kaki lah Rasulullah punya solat. Kita pun bengkak juga kaki. Tapi pasal God. Masalah dia tu. Contoh. Allahu Akbar tu. Tu Allah. Sekali lagi Allah pilih kita masuk dalam bulan Ramadan. Allah kata apa? Aku nak bagi hang kenal aku lagi. Sebab apa kena puasa dalam bulan Ramadan ni? Kita tak puasa dalam bulan-bulan lain. Sebulan saja Allah kata, aku nak tarbiyah hang sebulan je. Nak ajak hang apa arti sabar. Kan? Tu. Apa arti kenal tu? Sabar. Allahu Akbar. Sabar tuan. Sekarang ni ada konflik pula nak buka puasa. Ada yang terlajak. Ada yang dulu 3 minit lah dah batal dah. Satu gombak batal. Kan? Ya, siapa misalah tuan-tuan? Kalau ikut-ikut hukum akal, okey lah. Dipercepatkan sikit. Tapi Majlis agama kata batal. Besok kena qada tu. Tuan-tuan, qada tu is qada lah. Beza dah tuan-tuan, kita puasa dalam bulan Ramadan ni sehari. Katalah kita bukan saya saja terbatal lah apa ataupun kita musafir. Oh, setengah orang musafir pun dia tak buka. Sebab apa nak ganti balik tu? Tuan-tuan, kita puasa di 11 bulan yang lain, 11 bulan yang akan datang, kita puasa 1 hari je. Walaupun kita puasa 1 tahun, tak sama dengan 1 hari dalam bulan Ramadan ni. Tu yang Allah nak bagi kan. Allah suruh kita jadi jutawan Ramadan. Kalau jutawan dunia ni kita nak jadi jutawan kena masuk tender tu pun kalau dapat. Kan? Memang tak dapat je lah asyik engkau, aku tak payah. Kan? Ada. Tu dunia. Allah nak bagi kita. Tunggu apa lagi tuan-tuan? Kan? Jadi syukur banyak-banyak. Allahu Akbar. Ya Allah, Allah nak ajak kita. Kan? Allah nak ajak apa? Penyatuan. Apa erti penyatuan? Boleh tak aku kata, Allah kata, hampa ni, manusia ni boleh satu. Tak bersatu ya. Allah kata, aku saja yang boleh. Fa'allafa baina qulubikum fa'afwahtum bi ni'mati ikhwana. Allah boleh satukan. Satu dunia boleh Ramadan. Boleh puasa. Satu dunia ketika mana 5:30 pagi makan dengan family. Satu dunia boleh buat orang Islam. Kan? 7:30 tunggu dah. 7:30 tunggu. Tu sabak tu. Kan? Tu. Jadi Allah nak mengajak kita pun tuan Allah sayang kita sebenarnya. Allah ni kalau boleh tak maulah kita mati dengan tak bawa pahala. Bawa pahala banyak-banyak. Kan? Itu sebabnya Ramadan ni Allah bagi peluang. Nabi kata apa? Pintu syurga ni dibuka seluas-luasnya. Sebab apa nak buka luas tu? Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Sebab apa? Kan? Allah kata aku akan ampunkan, bagi pengampunan kepada ahli neraka ni 1000 orang satu malam. Kita jangan kata tak apa aku dapat pengampunan besok duduk neraka. Jangan duduk gatai. Kan? Syurga tu is meant for us lah. Mati kita atas rahmat aku bagi hang masuk syurga. Tuan-tuan tak percaya ke kalau mati dalam bulan Ramadan ni masuk syurga? Try mati tengok ah. Kan? Tu Allah nak bagi. Allah senang tuan-tuan, sebulan ni. Allah nak tarbiyah kita sebulan ni. Tu sebab di hujung ayat tu Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Allah yang cipta kita dia tahu. Akhirnya kalau kita ikut jadual atau cara yang Allah dah atur tu, kita pasti akan dapat. Tuan-tuan dah dapat dah. Kan? Kemuncak dia apa Ramadan ni tu kan? Kemudian ada Lailatul Qadar pula. Kan? Tuan-tuan rasa dapat tak Lailatul Qadar tahun lepas? Dapat lah. Siapa yang istiqamah daripada awal sampailah ke akhir Ramadan, ni macam ni punya keadaan, sudah pastinya bertemu dengan Ramadan, dengan Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar ni turun? Maghrib sampai subuh. Kan tuan-tuan ada masa tu. Dapatlah pahala dah. Kan? Yang tuan tak percaya nanti kalau mati cek tengok. Ada tak pahala Lailatul Qadar? Tu. Sebab apa? Nabi cerita kita ni besok berimpun di padang mahsyar. Berimpun dekat padang mahsyar umat-umat dahulu tu.
Dia jumpa kita, dia heran tu. Dia tanya, hang ni umur berapa? Kita pun kata lah mati ketika tu 80-an. 80, pahala hang punya lah banyak beribu. Tak tahu. Tu daripada dia datang. Dia orang hidup punya lama sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun pun ada. Nabi Nuh 950 tahun umur. Punya berdakwah ya Allah. Pengikut dia berapa? 83. 83 orang. Tuan-tuan bayang 950 tahun berdakwah 81 orang aja ikut. Mana kata hari-hari dia duduk dakwah tu dalam surau ke masjid berapa orang dia punya pendengar? Seorang dua aja. Kita setengah tu mai-mai tengok jemaah ada seorang dua balik tak jadi ceramah. Contoh tak kira lah ceramah bila. Saya pernah ceramah 10 orang baru bagi salam 2 dah angkat jubuk dah terkencing dua-dua. Tinggal 8. Kita pun bagi masuk tajuk sikit. 2 orang, seorang picit sini, seorang picit 2 orang dah. Lenguh. Tinggal 6. Duduk belakang-belakang tu. Kan? Dua tak apa dengar sangat. Tinggal apa? Tinggal 4. Kan? Allah, macam-macam kan. Tu tak, kalau sampai 2 kacau lah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Kan? Ni kalau tuan-tuan Google 5 minit ni. Google tuan tengok. 15 tanda-tanda kiamat. Berlaku tak lagi tuan-tuan? Berlaku dah. Semua berlaku. Tuan-tuan tengoklah. Semua berlaku. Kemuncak kepada 15 tu apa? Tu yang kata Imam Mahdi tu. Kan? Bukan Haji Mahdi. Tu yang berlakon filem dulu. Haji Mahdi tu pun bapak dia tuan-tuan tahu. Ulama tu. Said Linggi tu bapak dia. Haji Mahdi tu. Ulama besar tu. Abang dia mufti Negeri Sembilan dulu. Haji Mahdi tu yang berlakon tu. Ayah dia hantar Imam Mahdi ni dalam industri filem supaya dakwah artis-artis ni. Artis-artis dulu memang baca kitab semua. Tengok Piramli kan. Mengaji dekat Indon tu. Tu sebab filem-filem dia baca kitab dulu. Pengarah sekarang tak baca kitab dah. Main buat filem je. Tuan-tuan tengok tuan. Kenapa orang putih buat filem-filem ada unsur-unsur keagamaan sikit? Dia buat Spiderman sebab apa? Dia baca kitab tu. Dia tahu, dia baca sejarah tu, dia baca sirah. Bila Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar masuk dalam gua, labah-labah pun pipak buat serangan. Lepas tu datang tentera siapa? Abu Lahab. Dok murung pati pula buat sarang depan tu. Kan? Depa pun fikir guna akal, tak ada orang masuk kot ni, sarang labah-labah dah. Tiba-tiba daripada dalam bunyi cap. Siapa dia? Cicak. Kata Sayyidina Abu Bakar ketika mana cicak tu bunyi, kan? Kalau tentera tu tunduk sikit lah, nampak dah kaki Rasulullah SAW. Nabi kata Sayyidina Abu Bakar, so bunuh tu. Pengarah filem kita buat apa? Cicak Man. Punya cerdik. Nak bagi sonok anak-anak. Allahu Akbar. Tu. Kemunculan Imam Mahdi. Tu cicit keturunan Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, kemunculan Imam Mahdi ini adalah daripada keturunan aku. Nama pun sama dengan aku, Muhammad bin Abdullah. So immediately timbul saja Imam Mahdi ni, timbullah Dajjal ni. Yang mana kita pernah cerita dulu, Tamim Adari tu dulu, jumpa dah Dajjal ni. Dajjal ni keluar dah. Dajjal ni 1500 tahun tu hidup. Allah saja penjarakan dia dalam gua tu. Ni dia nak keluar, dia keluar. Imam Mahdi keluar aja dia akan keluar. Dia keluar, dia hanya hidup 40 hari je. Kata Nabi Muhammad SAW, penjuru mana, ceruk mana dia tak sampai, dia akan sampai dalam masa 40 hari tu. Oh, orang pun kata, Allah 40 hari je. Jangan. Hari pertama daripada 40 hari tu, hari pertama 1 hari jadi is equal to 1 tahun punya lamanya. Dulu kita pernah bahas bab apa? Surah Al-A'raf ayat 127. Alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahidnya. Dajjal juga akan guna ayat tu Dajjal akan guna. Ketika itu katalah dia turun zaman kita ni. Zaman kita ada berapa? Population 7 bilion.
Yang automatik akan ikut dia berapa? 5 bilion akan ikut Dajjal dah. Dajjal akan kata apa? Alastu bi rabbikum. Kalau cepat-cepat dia berkata, qalu bala, ikut dia. 5 bilion. Tinggal lagi 2 bilion. Kita ni dalam 2 bilion ni kita. Dalam 2 bilion ni juga ada orang yang ikut dia. Golongan yang ikut dia. Siapa dia? Orang yang selalu terkucil solatnya akan ikut. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena mantapkan solat ni. Punctuality. Solat dia awal waktu. Allah dah bagi dah. Allah dah pesan kita. Allah dah panggil kita dah. Allah, hayya 'alas salah. Panggil dah kita. Sebab kita duk rasa muazzin yang duk panggil. Tu kita tak main. Allah Ta'ala ilhamkan. Dia pun panggil. Hayya 'alas salah. Tak kira lah sedap tak sedap kan. Janji bunyi hayya 'alas salah. Kan? Datang kita. Jangan ponting. Kan? Kita tuan-tuan memang tinggi dah tuan-tuan. Kan? Saya tak kata oleh Dani memang solatnya ikut waktu lah. Kan? Dan bulan Ramadan ni Allah ajak kita. Oh ya Allah. Tuan-tuan kita berjalan, kita bernafas. Hembus dan sedut nafas kita ni semuanya zikir. Bila zikir ada pahala di situ. Pahalanya bukan sedikit, banyak. Berjalan menuju, pergi balik surau ni semua Allah, semua ada pahala. Oh ya Allah. Kan? Kita duduk saja, duduk Allah dapat pahala. Allah nak bagi macam tu. Buta aja Allah bagi. Mana nak cari tu? Bukan payah kerja keras pun. Memang Allah nak bagi. Bila datangnya pahala tu makna kebaikan, gugurlah dosa. Automatik setiap kebaikan yang kita buat gugur dosa. Buat satu, gugur satu. Dalam bulan Ramadan ni buat satu, gugur 10 dosa. Sebab yang dosa pahala tu Allah yang nak bagi kita. Kita tak boleh nak question, kenapa pula Allah bagi 10? Pulang pada dia. Sebab kita nak masuk syurga dia pun sebab rahmat dia. Rahmat Allah. Bukan kata kita aja, Nabi Muhammad SAW tu yang maksum. Kita baru haji maksum. Nabi kata apa? Ya, aku ni nak masuk syurga besok pun kerana rahmat Allah. Sahabat kata takkan kot. Bukan pasal amalan ke? Dah. Bukan sebab amalan aku. Rahmatnya. Kenapa ada macam tu? Kenapa Allah kata rahmat? Kalau bersandar dan bersadar sebabkan amalan kita bila kita masuk syurga, kita jadi bongkak. Tengok amalan aku banyak, tentu aku masuk syurga. Orang akan cakap macam tu. Walau tak macam tu pun, dah Allah kata rahmat tu pun, ada lagi orang kata apa? Aku tengoklah amalan aku. Tengoklah aku lulusan mana. Engkau mana? Sekolah pondok aja. Tu. Siang-siang Allah letak apa? Rahmat aku, rahmat. Bukan rahmat mati lah. Tu rahmat. So kita nak kata apa? Jadi yang kita buat amalan ni, orang kata, jadi kenapa kita buat? Kita buat amalan ni sebab kita nak tunjuk kita ni hamba dia. Ya Allah, aku ni hamba hang, aku ikut apa yang suruh. Tu. Barulah datang macam kita lah, mak bapak kita. Kita nak tarik perhatian kan. Kita buatlah apa yang dia suruh, yang dia suka. Yang dia tak suka jangan buat. Samalah Allah pun. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin, life is so easy. Life ni senang tuan-tuan. Islam is flexible. Kan? Allah kata, Nabi kata apa? Kalau hang tak boleh buat banyak, hang jangan tinggal banyak. Kan? Buat sikit. Buat sekadar mampu. Kan? Kita tak boleh 20, buat 8. Kan? Malah lagi tuan-tuan nak solat tahajud lagi. Boleh nak bega macam mana tuan? Kita yang buat pilihan. Akal yang namanya akal tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, saya rasa sekadar tu dulu. Tazkirah bukan boleh lama-lama sangat. Tuan-tuan pun dah faham dah. Kan? Jadi saya pun tak perlu nak tanya. Ada nak tanya apa-apa? Memang tuan-tuan takkan tanya. Jadi ampun dan maaf saya minta sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah panjang umur murah rezeki kita bertemu lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'alna sana la fi qusil allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh
kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan-pasangan kami dan anak-anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Terimalah segala amal ibadat kami yang sunat dan yang wajib ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kami ya Allah. Akhirkanlah Ramadan ini dengan makam la'allakum tattaqun. Pertemukanlah sekali lagi ya Allah kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.